Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, kita akan bahaskan ayat dia ke-45. Ni ayat dia, ni nombor dia. Ayat yang ke-45 daripada surah Al-Baqarah. Saya baca dulu ayat ni daripada awal sampai habis. So mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita, tuan-tuan. Itulah tujuan kita mempelajari sesuatu. Tuan-tuan, dengan saya sebut ni, saya selalu pesan, bila kita belajar, tuan-tuan, bila kita belajar sesuatu, bukan sekadar kita nak tahu maklumat. Bila kita belajar ni sebenarnya dengan pelajaran tersebut tambah keimanan kita, tambah kefahaman kita tentang apa dia kehendak Allah. Apa dia yang Allah suka, apa dia yang Allah tak suka. Itulah tujuan kita mempelajari sesuatu. Kalaulah andai kata kita belajar sesuatu dan akhlak kita tidak semakin baik, maknanya pelajaran kita tu tidak memberi kesan kepada kita, tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan main-main. Allah tak tengok pengetahuan kita, tapi Allah tengok hati kita, tuan-tuan. Tinggi mana pun pengetahuan kita, banyak mana pun maklumat dalam kepala kita, tapi kalau benda tu tak beri kesan kepada diri kita, pada akhlak kita, pada amalan kita, pada kefahaman kita, maknanya ilmu itu tak beri kesan pada kita, tuan-tuan. Ada orang yang berilmu tapi akhirnya masuk dalam api neraka Allah. Jangan main-main. Walaupun hafal Quran, tapi Quran itu tidak memberi kesan kepada dia, maka orang tu pun Allah akan campak dalam api neraka juga. Kena pula bila baca Quran dan sebagainya ialah untuk tunjuk-tunjuk kat orang. Ada satu lembah dalam neraka dipanggil lembah kesedihan. Wadi al-huzn. Jangan main-main. Orang tu baca Quran, tapi baca Quran bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk orang lain. Untuk dengar, bagi orang sedap dengar bacaan, bagi orang rasa dia pandai. Itu semua akan masuk dekat situ, nanti akan jadi problem kita nanti hari kiamat, tuan-tuan. So sekali lagi saya sebut, apa yang tuan-tuan belajar bukan sekadar untuk tahu maklumat, tapi tuan-tuan mesti kena tambah keimanan tuan-tuan dalam keadaan tuan-tuan lebih mengetahui apa kehendak Allah, apa yang Allah Ta'ala nak dan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak suka. Baik, kita tengok ayat ni, saya baca dari awal, tuan-tuan puan-puan semak. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Wa dan ista'inu. Minta tolonglah oleh kamu, ni fi'il amar. Minta tolonglah oleh kamu bis-sabri, dengan kesabaran ataupun dengan cara kamu bersabar. Was-salati, dan dengan keadaan kamu bersolat. Kamu minta tolong dalam keadaan kamu bersabar dan mengerjakan solat, maksudnya. Wa innaha lakabiratun. Wa dan innaha, sesungguhnya ia, ha ni syi, sesungguhnya ia, lakabiratun, sungguh berat, kata Allah, illa, kecuali, alal khashi'in, kecuali kepada ataupun ke atas orang-orang yang khusyuk. Solat itu amatlah berat. Mana kita tahu solat? Ha, innaha, ha. Ha ni syi kan? So yang syi sabri ke salati? Tengok yang mana ada ta marbutah, tuan-tuan. As-salati ni ada ta marbutah, betul ke tidak? Jadi Allah kata sesungguhnya solat itu amatlah berat. Sesungguhnya ia, syi amatlah berat. Syi ni rujuk pada siapa? Syi ni rujuk kepada as-salati. Kenapa pula? Sebab as-salati yang ada ta marbutah, nampak tak kat ujung ni? So sesungguhnya syi ia lakabiratun, sangatlah berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk dalam solat tu lah. Okey, baik. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Wa maknanya dan, ista'inu. Ista'inu, minta tolong oleh kamu, bis-sabri, bi dengan as-sabri. Jangan kita tanya ista'inu, ini fi'il amar, ada tak maf'ulun bih? Ada, ustaz. As-sabri, salah. As-sabri ini bukan maf'ulun bih. Maf'ulun bih syarat dia apa, tuan-tuan? Syarat dia kena baris atas, dia kena mansub. Tapi bis-sabri, sabri ni barisnya baris bawah. Betul ke tidak, tuan-tuan? Kalau di baris bawah, dia bukan maf'ulun bih. Dia bukan maf'ulun bih. Dia adalah apa dia? Nanti saya jelaskan kemudian lah. Dia isim majrur, tapi itu bukan hari ni punya pelajaran. Nanti kita bahaskan kemudian. Tapi yang penting kalau saya tanya ista'inu ini ada maf'ulun bih tak? Jawapannya tak ada, ustaz. Kalau ada mesti ada tulis lah. Kalau tak ada tak ada lah. Tak payah bahas lah. Habis sabri ni apa, ustaz? Bukan maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih, syarat dia mesti kena mansub ataupun baris atas. Tu maksud dia. Okey. Wasta'inu, dan minta tolong oleh kamu bisabri, dengan jalan bersabar, wassalati, dan dengan cara kamu mengistiqamahkan solat. Nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia kalau kita minta tolong dengan dia kata dia akan tolong, dia wajib tolong. Allah Ta'ala tidak pernah memungkir janji dia. Betul, tuan-tuan? Jadi kalau kita minta tolong dengan Allah Ta'ala mesti tolong kita.
Tapi syaratnya dengan jalan kita bersabar. Ada orang diminta tolong dengan Allah Ta'ala, dia nak Allah Ta'ala cepatkan kabul permintaan dia tu. Yang itu kalau minta cepat kabul dengan cara bilalah Allah Ta'ala nak kabulkan doa. So orang macam ni tuan-tuan, dia tak termasuk dalam syarat ni. Jadi kalau ikut pada perintah ni tuan-tuan, kalau orang yang minta cepat-cepat dan dia berburuk sangka dengan Allah Ta'ala, orang tu Allah Ta'ala tak kabul lah doa dia. Sebab kalau tengok mafhum mukhalafah daripada ayat ni. Apa mafhum mukhalafah? Mafhum mukhalafah ni maksudnya ialah kefahaman sebaliknya. Jadi Allah Ta'ala kata minta tolong oleh kamu dengan cara kamu bersabar dan mengerjakan solat. Betul ke tidak? Jadi kalau kamu minta tolong dengan cara tidak bersabar dan tidak mengerjakan solat, maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala tak terima lah. Kan Allah sebut ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala ni sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, ud'uni, minta tolong oleh kamu kepada aku. Ud'uni, kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan permintaan, aku akan kabulkan untuk kamu permintaan kamu, kata Allah. Betul tak? Jadi Allah Ta'ala tak mungkin janji tuan-tuan. Kita minta Allah akan kabulkan. Cuma Allah kabulkan doa tu dengan macam-macam cara. Kadang-kadang dia bagi apa yang kita minta. Kadang-kadang selalunya dia akan bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan kadang-kadang sebelum dia bagi itu tuan-tuan, dia akan bagi satu peristiwa ataupun kejadian yang sebenarnya dia nak berikan sesuatu yang lebih baik dari kita. Tapi dia mulakan dengan ujian. Jadi kita kena berbaik sangka dengan Allah Ta'ala. Kena bersyukur dengan dia tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu dia ditimpa kesakitan. Kadang-kadang kegagalan dalam perniagaan. So mula-mula berjaya, tiba-tiba gagal. Rupanya masa berjaya tu mungkin dia lupa pada Allah Ta'ala. Ataupun Allah Ta'ala nak bagi dia yang lebih baik. Banyak kejadian tuan-tuan. Allah gagalkan dia dalam perniagaan yang pertama. Kemudian dia usaha semula. Allah bagi yang lebih baik. Jauh lebih baik daripada yang pertama tu. Jadi maknanya tuan-tuan, pemberian ataupun kabulnya permintaan Allah Subhanahu Wa Taala tu tuan-tuan dengan macam-macam cara. Kita kena berbaik sangka sentiasa dengan Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Jadi Allah kata dalam ayat yang lain macam saya sebut tadi, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Itu antara bukti bahawasanya Allah Taala tu akan kabulkan doa kita. Baik. Kita ambil teknikal tuan-tuan. Wa dan ini ialah kalimat haraf. Haraf apa nanti kita tengok. Adakah ini haraf permulaan cerita ataupun haraf penyambung cerita. Tapi setakat ni tuan-tuan tahu haraf penyambung cerita kan. Nanti mulai video kita yang akan datang, pertemuan kita akan datang, kita akan terus bahaskan tentang haraf tuan-tuan. Okey, ista'inu, minta tolong oleh kamu. Ni isim ke fa'il ke haraf? Minta tolong oleh kamu. Sama kategori dengan pergilah oleh kamu, makan oleh kamu, duduklah oleh kamu. Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa yang macam tu tuan-tuan? Minta tolong oleh kamu. Itu ialah fi'il amar. Betul ke tidak? Fi'il kan ada 3. Fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. So ista'inu ialah fi'il amar. Jadi kalau fi'il amar tuan-tuan, kalau fi'il amar ataupun apa fi'il pun, soalan saya pada peringkat yang kedua ni ialah kita tanya apa ganti nama diri dekat dalam fi'il tersebut. Betul ke tidak? So dalam minta tolonglah oleh kamu, apa ganti nama diri dia tuan-tuan? Kamu lah. Betul ke tidak? So kamu rujuk pada siapa? Kamu dalam konteks ini rujuk kepada Rasulullah dengan para sahabat. Betul ke tidak? Rasulullah dengan para sahabat. Dalam konteks surah Al-Baqarah ni turun di Madinah kan? Jadi para sahabat Ansar, para sahabat Muhajirin tu semualah. Okay, minta tolong oleh kamu. Tuan-tuan dah tahu ganti ini ialah kalimat fi'il, iaitu fi'il amar. So ganti nama diri dekat dalam ni ialah kamu. So kamu ni rujuk pada siapa? Rujuk pada Rasulullah dengan para sahabat. Baik, ada tak maf'ulun bih? Itu soalan saya. Ada tak maf'ulun bih? Cuba tengok. Ada tak maf'ulun bih dalam ni? Wasta'inu bisabri wassalati. Wasta'inu bisabri wassalati. Ada tak maf'ulun bih tuan-tuan? Ada tak isim yang berbaris bawah? Berbaris atas. Mansub. Ada tak? Jawapannya tak ada. Adakah as-salati ni sebagai maf'ulun bih? Jawapannya tidak Ustaz. Maf'ulun bih syarat dia ujung dia kena mansub. Ini bukan. Ini majrur. Dia baris bawah. Betul ke tidak? Okey, habis dah. Ista'inu ni tidak ada maf'ulun bih. Baik, B ni kalimat haraf. Tuan-tuan kenalkan haraf apa tuan-tuan? Haraf jar. Sebut tuan-tuan. Haraf jar. Apa kerja haraf jar? Membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. So as-sabri. As-sabri maknanya sabar. Ini ialah kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Ada al di pangkal. So ini ialah kalimat isim. Baik, dah lah ada alif lam di pangkal, ujungnya pula baris bawah kan. Di baris bawah sebab apa? Sebab dalam ayat ni sebelumnya ada B. Dalam ayat ni as-sabri ni, tengok dalam rangkap ni sebelumnya ada B. Jadi B ni punya sebab lah yang menyebabkan as-sabri ni dia berbaris
bawah. Okey, as-sabri ni ialah kalimat isim. Isim biasa ke isim yang ada gelaran dan fungsi tuan-tuan? Isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab? Mabni kan kebal kan? Mu'rab maknanya tidak kebal. Ni isim biasa tidak kebal ustaz. Yang kebal ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini ialah isim biasa. So di tempat lain tuan-tuan akan jumpa as-sabra, as-sabru, as-sabri. Di sini ialah as-sabri. So kalau di isim biasa dia sedang berpangkat apa ni? Dia sedang berpangkat majrur. Mana tanda majrur dia? Hujungnya kasrah. Nampak? Ujung dia berbaris kasrah ustaz. Ini tanda yang menunjukkan kalimat ini dalam rangkap ini sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? Okey, wassalati, wadan. Ini ialah kalimat haraf iaitu haraf ataf. Haraf penyambung cerita kan. Okey, as-salati, as-salati ya. As-salati ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? As-salati maknanya dia ialah kalimat isim. Betul ke tidak? Mana tanda isim dia? Ada dua tanda ustaz. Yang pertama ada alif lam di pangkal, yang kedua ada baris bawah di hujung Baik, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan? Dia mu'rab. Cuba tuan-tuan tengok. Dia ni mu'rab marfu' ke, mu'rab mansub ke, mu'rab majrur? Cuba tengok. Tengok, dia as-salatu ke solata ke solati. Dia solati kan? Kalau solati maknanya dia sedang berpangkat apa tuan-tuan? Dia sama macam as-sabri tadi. Dia sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? Kenapa dia majrur? Tuan-tuan jangan pandai-pandai jawab. Ada pula kata ustaz, sebab kat sini ada B. Salah. Yang itu untuk sabri saja. As-salati ni bukan sebab B. As-salati ni bukan sebelumnya ada kalimat B. Sebelumnya ada kalimat wa. Jangan pula ada kata ustaz, wa ni menjadi penyebab. Sebab wa ni ialah haraf jar. Bukan. Wa ni bukan haraf jar. Wa atau bukan haraf jar Baik tuan-tuan, dia berpangkat majrur. Tanda majrur dia apa? Kasrah. Apa penyebab dia dapat pangkat majrur dalam rangkap ni? Itu saya belum jelaskan. Tuan-tuan jangan pandai-pandai nak jawab soalan tu. Cuma saya nak tahu tuan-tuan. Cuba tengok as-salati ni, as-salati ni. Tengok dia ni muannas ke muzakkar? Saya nak tahu tuan-tuan jawab soalan tu As-salati ini kalimat muannas ke kalimat muzakkar? Tolong jawab soalan tu dan hantar jawapan ke 010-817-3131. Saya tunggu jawapan dari tuan-tuan. As-salati. Jantina kalimat ini muzakkar ataupun muannas. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.